Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan satu lagi cerita, dan cerita kali ini betul-betul menjadi iktibar dan pengajaran untuk Abang juga. Sebab kita masih lagi ada ibu bapa yang perlu kita jaga dan perlu kita kasih sayangi. Untuk pengetahuan pengajaran kita semua. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Dan tanpa berlengah lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kisah kali ini dikongsikan oleh seseorang, kita panggilnya dengan nama Makcik Fatimah. Ia berkenaan dengan kehidupan mak dia. Pada tahun 1995, satu keluarga ni telah dikejutkan dengan pemergian ayah mereka pada usia yang boleh dikatakan muda dan agak mengejutkan, menyebabkan si emak tadi tinggal keseorangan dekat rumah. Memang selama ni dekat kampung tu, mak ayah kepada Makcik Fatimah tinggal berdua dekat rumah yang besar, rumah kampung. Tapi bila ayahnya tiba-tiba meninggal, emak dia tinggal keseorangan. Pada awal-awalnya mereka adik-beradik ada juga berbincang macam mana dengan keadaan emak, sebab tak sanggup nak tinggalkan emak sorang-sorang. Tapi disebabkan setiap daripada ahli keluarga ada tanggungjawab dan kehidupan masing-masing, menyebabkan tidak mendapat kata sepakat yang bagus. Dalam keadaan yang kecoh-mecoh, perkataan baru, kecoh-mecoh ni, akhirnya persoalan ni dapatlah diselesaikan apabila adik kepada, sama ada emak atau adik kepada bapa Makcik Fatimah, rela untuk menjaga emaknya. Tapi bukanlah kata menjaga, sebab pada waktu tu emak kepada Makcik Fatimah ni masih lagi sihat walafiat. Boleh dikatakan untuk dijenguk-jenguk je lah. Jadi makcik tu pun tawarkan diri nak duduk sama-sama dengan mak. Tak kisah, itu satu benda yang sangat bukanlah menyeronokkan, tapi bersyukur sangat-sangat dapat bantuan di akhir-akhirnya kan. Pada waktu tu Makcik Fatimah kata dia bekerja di luar negara, dia tak ada dekat dalam negara. Makcik ni pun duduklah dengan mak mereka. Bila duduk dengan mak mereka, pada awalnya mereka beranggapan makcik ni lah yang akan menguruskan semua hal-hal rumah, termasuk membersihkan, memasak dan juga apa-apa jugalah kerja-kerja dalam rumah. Tapi pada satu hari, kakak sulung kepada Makcik Fatimah telefon dengan mengadu, mengatakan waktu dia balik ke kampung ada beberapa peristiwa yang tak sedap dek mata. Sebabnya si makcik ni tadi bukanlah menolong emak untuk menyelesaikan hal-hal rumah, tapi menjadikan emak sebagai, abang nak cakap perkataan babu pun tak sedap juga, tapi kebanyakan daripada kerja rumah semuanya emak yang sediakan, yang selesaikan. Yang paling menyakitkan mata mengikut cerita kakak sulung ialah pada satu hari waktu kakak sulung balik kampung, dia nampak si emak tadi nak pergi ke kedai naik basikal. Tapi bukanlah yang mengayuh basikal tu si makciknya, walaupun makcik ni pada waktu tu sihat walafiat. Yang mengayuh basikal yang si emak ni tadi, yang umurnya dah agak lanjut, membawa pembonceng iaitu makcik. Sebagai anak sakit hati juga. Jadi dia, anak sulung ni tadi cuba cari cara macam mana untuk menyelesaikan persoalan ni, masalah ni. Tak boleh nak biarkan si emak ni tinggal dengan makcik ni, sebab takut lama-lama jadi cerita lain, mak jadi kepenatan. Tapi yang paling pelik, yang paling memelikkannya ialah sejak daripada makcik ni tinggal dengan si emak ni, si emak jadi sangat murung. Kalau dulunya walaupun lepas kematian si ayah, mak masih lagi boleh berborak, boleh ceria, boleh makan, tapi kali ni mak jadi sangat murung, tak nak keluar bilik, tak nak keluar rumah, bercakap sorang-sorang, macam ada sesuatu yang mengganggu fikiran mak. Jadi mereka pun semua bertanyalah dengan makcik yang menjaga mak tu, kononnya menjaga mak, kenapa mak jadi macam tu. Makcik betul pun kata tak tahu. Tiba-tiba perubahan ketara berlaku pada si emak. Jadi pada satu hari itu dapatlah berita si makcik ni nak
angkat kaki. Oh, bunyinya macam tak sedap pula. Makcik ni dia beritahu dia nak kahwin. Dia nak kahwin dengan orang kampung sebelah. Jadi lepas dia kahwin, dia dah tak boleh jaga emak lagi. Kadang-kadang berita macam ni pun bagus juga. Jadi selepas makcik tu kahwin, dia pun ikut suami dia, mak tinggal sorang-sorang dekat rumah. Pada awal-awalnya macam okey, sebab sejak daripada makcik tu keluar daripada rumah, mak nampak gembira. Tapi lama kelamaan mak jadi makin murung, makin tak nak bercakap. Setiap kali anak-anak balik kampung, mak macam buat tak tahu je dengan anak cucu dia, tak masak, tak apa, yang penting dia duduk berkurung dalam bilik diam-diam. Kadang ada kalanya satu rumah bergelap sepanjang malam, sepanjang hari. Tak dibukanya lampu. Kalau balik kampung, rumah tu nampak macam rumah berhantu. Jadi adik-beradik ni pun berbincang untuk cari macam mana penyelesaiannya. Makcik Fatimah ni pun balik daripada luar negara. Makcik Fatimah ni adalah antara anak yang berduit. Jadi walaupun dia tak dapat jaga dengan mak dia, dia berjanji sesiapa yang menjaga mak dia akan diberikan bantuan keuangan yang sangat cukup untuk menjaga mak. Akhirnya mereka semua bersepakat untuk menjaga emak secara bergilir-gilir. Bermula dengan kakak sulung, kakak nombor 2, abang dan seterus-terusnya, kecuali Makcik Fatimah, sebab Makcik Fatimah memang tak ada dekat dalam negara. Sewaktu anak-anak ni jaga emak ni, ingatkan emak ni makin baik, makin elok. Tapi tak, mak makin murung, mak makin tak nak cakap. Ada kalanya mak bercakap sorang-sorang. Jadi bila dah jadi keadaan macam ni, sekali lagi mereka adik-beradik berbincang. Hasil daripada perbincangan tu, mereka berpakat untuk bawa mak pergi berubat, sebab untuk memulihkan semangat. Ada orang cakap, orang-orang macam ni, mak yang macam ni, sebab dia terlalu murung, terlalu merindukan seseorang yang dia sayangi tapi dah tak ada dekat dunia. Jadi selepas dapat kata putus, kesepakatan macam ni, akhirnya mereka pun membawa emak pergi berubat. Daripada satu ustaz ke bomoh, bomoh ke imam, imam ke ustaz balik. Tapi keadaan mak tetap juga macam tu. Di antara ustaz-ustaz dan imam-imam yang mereka bawa pergi berubat, semuanya mengatakan jawapan yang sama, iaitu si emak tadi kesedihan, murung, terlalu membawa hati. Jadi anak-anak perlulah sentiasa berada di samping emak. Itu sebagai jalan penyelesaiannya. Tapi anak-anak pada waktu tu bekerja, ada tanggungjawab masing-masing, tak sempat nak duduk dekat sebelah mak 24 jam. Tapi di antara ahli-ahli perubatan, ada seorang tu bomoh, dia kata dia boleh membantu untuk memulihkan semangat emak. Inilah permulaan ceritanya. Lepas 6 minit baru masuk cerita. Jadi bila dah macam tu, si kakak sulung ni pun bila dapat respon lah orang cakap, yang mengatakan bomoh ni boleh mengubat mak, mengembalikan semangat mak, dia pun teruslah cakap dengan adik-beradik dan nak bawa mak pergi berubat. Sampai dekat tempat bomoh tu, dibuatlah macam-macam segalanya. Makcik Fatimah tak tahu pun apa-apa. Dia cuma tahu kakak sulung dia bawa mak pergi berubat, dan lepas tu balik daripada berubat, mak nampak ceria. Tapi dalam keceriaan mak tu ada ceria yang pelik, tak macam keceriaan mak masa ayah mula-mula hidup dulu. Masa ayah hidup dulu. Jadi dia kata awal-awal mula macam pelik, tapi bila lama-lama mungkin mak punya keceriaan tu tak sama sebab ayah dah tak ada. Jadi kadang-kadang ceria tu macam dibuat-buat. Okey, mak baru nak masuk pada cerita. Pada satu hari, Makcik Fatimah ni dapat telefon daripada kakak sulung dia dalam keadaan nangis-nangis. Dia kata dia minta Makcik Fatimah balik segera ke Malaysia, datang ke rumah dia, ada benda yang dia nak ceritakan. Makcik Fatimah kata boleh, tapi bukan dalam masa terdekat, sebabnya dia perlu menguruskan beberapa perkara, termasuk membeli tiket kapal terbang. Jadi selepas tempoh hari yang ditetapkan, disetkan, Makcik Fatimah pun baliklah ke Malaysia. Terus pergi ke rumah kakak sulung dia. Bila sampai kat rumah kakak sulung dia, dia jumpa dengan mak dia. Mak dia dah elok, kakak dia jaga memang cantik, baik, bersih, wangi. Dan mak dia pun bercakap,
Cumanya kata Makcik Fatimah, sewaktu mak dia bercakap dengan dia, anak mata mak dia akan lari-lari. Dia tak pandang tepat ke dalam mata Makcik Fatimah. Itu benda yang pelik. Selepas bersalam, peluk cium mak sebab dah lama tak jumpa, jadi Makcik Fatimah pun pergi jumpalah dengan kakak sulung dia. Mereka duduklah dekat ruang tamu berborak. Waktu ni lah kakak sulung beritahu ada benda pelik yang terjadi pada mak. Jadi Makcik Fatimah cakap, cuba ceritakan. Pada satu hari dia kata, tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia dengar macam ada orang dekat dapur. Dia pun pergilah ke dapur sebab dia takut kalau ada pencuri ke, ada apa ke. Sekali dia tengok dekat dapur, mak tengah menongging, menjilat pinggan makan kucing. Dia orang bagi makan kucing menggunakan pinggan, mangkuk ya, dia letak ikan rebus dan juga ada beberapa lagi lah makanan kucing. Tapi yang peliknya, mak pergi jilat pinggan tu dan lidah mak jadi panjang. Bila kakak tegur, mak buat apa ni mak? Mak toleh ke arah kakak dengan matanya macam mata ular. Satu matanya. Waktu tu terduduk kakak sulung menangis, sedih tengok kenapa mak yang dia sayang selama ni dah berubah menjadi seakan-akan makhluk lain dengan menjilat-jilat. Jadi dia pun merangkak peluk mak dengan keadaan menangis. Kenapa mak macam ni? Kenapa mak macam ni? Mak tak bagi apa-apa jawapan kecuali aku lapar, aku nak makan. Jadi si kakak ni tadi ingatkan mak ni betul-betul lapar. Dia peluk mak jangan macam ni mak, ampunkan kakak mak, akak ada banyak dosa dengan mak, janganlah buat akak macam ni. Menangis-nangis kakak sulung pada waktu tu tengok keadaan mak dia. Waktu tu dia tak sedar lagi sebenarnya mak dia kena rasuk. Dah bongkar cerita, dia dah termasuk kepada cerita. Jadi dia peluk mak dia heret, mak dia lapkan mulut, lapkan muka, menangis-nangis lah ni, sedih sangat tengok mak kenapa makan dekat pinggan kucing. Selepas dia lap-lap, barulah mak berubah mukanya jadi mak yang asal dan dia tanya soalan, kenapa kau menangis? Mak buat apa dekat dapur ni? Waktu itulah baru kakak sulung sedar yang si emak ni tadi dah kena rasuk. Ada sesuatu. Kenapa mak macam ni? Okeylah, jadi malam tu pun kakak sulung pun tidurlah dengan mak sebab dia takut sekali lagi mak pergi ke mana-mana. Tapi dekat dalam bilik waktu mak tidur dengan Kak Long, mak selalu cakap mak takut duduk sorang-sorang. Mak takut dengan bilik ni. Mula-mula ingatkan ini berpunca daripada sebab tinggal dalam bilik sorang-sorang. Jadi Kak Long ni cakap, tak apa mak, lepas ni kalau nak tidur Kak Long akan teman mak. Selepas mendengar cerita daripada Kak Long, Makcik Fatimah betul-betul rasa sedih dan pada masa yang sama berdebar. Dalam fikiran dia, adakah mak dia ni ada ilmu-ilmu yang terlarang ataupun saka-saka yang telah diturunkan secara paksa kepada mak. Tapi ceritanya tak tamat dekat situ. Kak Long sambung lagi. Ada satu hari tu, pada waktu tu diorang semua habis makan malam selepas daripada sembahyang Isyak. Mak pada waktu tu dia dah suap awal-awal. Kak Long dah suap awal-awal sebab tak nak bagi mak berjalan ke mana-mana dan tak nak bagi mak rasa kelaparan. Tengah-tengah si Kak Long ni bersih-bersihkan meja bersama-sama dengan anak-anak dia. Suami dia pada waktu tu tolong-tolong basuh pinggan. Tengah-tengah diorang berkemas-kemas dapur, tiba-tiba si emak ni tadi keluar daripada bilik. Kalau orang Johor panggil menonong je lah. Dia menonong keluar daripada bilik, dia pergi ke ruang tamu, dia pergi ke ruang depan. Pada awalnya si Kak Long ni ingat emak ni nak pergi buka TV ke apa ke, nak tengok rumah ke. Tapi yang peliknya, mak buka pintu depan rumah, dia keluar daripada rumah dengan berkaki ayam, dia menuju ke arah jalan depan rumah. Depan rumah mereka adalah belukar yang memang bukan belukar kecil lah, belukar besar, belukar kar. Dia punya belukar tebal. Waktu tu terus si Kak Long ni tadi menjerit dekat suami dia sebab tangan dia kotor dan banyak pinggan yang dia pegang. Dia jerit dekat suami dengan anak dia, "Bang, Long ni tu tengok nenek kau ni kenapa ni?" Jadi semua orang dah kecoh keluar daripada rumah, pergi ke arah nenek yang ada dekat luar rumah dengan berkaki ayamnya. Lepas tu diorang semua berlari.
Sedar dikejar, nenek tu mempercepatkan langkah nak masuk dekat dalam belukar. Mujurlah pada waktu tu menantu sulung dia, suami kepada Kak Long ni, sempat peluk mak dia, meronta-ronta mak dia. Aku nak balik, aku tak nak duduk sini, aku nak balik. Jadi sempat peluk dan bawa mak masuk ke rumah. Memang sedarlah pada waktu tu mak telah dirasuk. Mujurlah si suami ni pula pandai ayat ruqyah, diruqyahkan, dibacakan ayat-ayat tertentu. Dan selepas tu si emak ni sedar. Dia tanya, kenapa kau peluk aku tiba-tiba ni? Aku buat apa? Kenapa aku rasa macam tak sedap je tapak kaki aku ni? Apa ceritanya? Jadi waktu tu baru mak sedar. Anak beranak semua dah nangis, Kak Long dah nangis, dah sedih tengok mak dia. Dia cerita, mak tahu tak tadi mak keluar daripada rumah, mak jalan kaki, mak tak sedar, mak macam kena rasuk. Terkebil-kebil mak, aku kena rasuk ke? Aku rasa macam aku lepas makan tadi, aku ngantuk, aku nak tidur. Kenapa boleh jadi macam ni? Jadi tak apa mak, tak apa. Mak masuk dalam bilik, basuh kaki, masukkan mak dalam bilik, dokonglah si menantu ni tadi, dokong mak dia masuk dalam bilik. Terus si Kak Long ni tadi arahkan pada anak-anak, korang kemas meja, kemas dapur. Tolong ayah korang basuh pinggan. Mak nak jaga nenek. Jadi semalaman si Kak Long ni tadi jaga nenek, sebab jaga mak dia, sebab takut mak dia lari daripada rumah, keluar daripada rumah. Bila dengar cerita bahagian yang kedua ni, si Makcik Fatimah lagi rasa risau. Yang pertama dah jadi macam kucing, yang kedua dah berlari keluar daripada rumah. Dah sasahlah si mak dia ada sesuatu yang tak kena dengan dia. Tapi Kak Long kata ceritanya tak tamat dekat situ, ada lagi ceritanya. Yang mana satu hari tu, waktu tu kejadian berlaku memang baru-baru lagi, yang menyebabkan si Kak Long ni tadi telefon Makcik Fatimah supaya balik ke Malaysia segera. Kita kena berbincang, kena buat sesuatu dengan mak ni tadi. Jadi si Makcik Fatimah tanyalah apa pula peristiwanya, jangan yang pelik-pelik lagi. Tapi Kak Long kata kali ni memang sangat pelik. Waktu tu berlaku pada satu malam, sewaktu semua orang tengah rehat-rehat, tengah tengok TV, baru lepas makan. Nenek mak mereka ada dekat dalam bilik. Waktu tu mak tengah tidur, habis makan berehat-rehat. Tiba-tiba dengar sesuatu daripada bilik, bunyi macam orang berdengus. Macam tu. Jadi mereka ingatkan si nenek ni tadi batuk ataupun tak sihat. Jadi biarkanlah nenek dalam bilik. Tapi disebabkan bunyi yang datang ni daripada bilik tu agak ketara, menyebabkan kakak sulung ni tadi buka bilik mak dia. Bila buka bilik mak dia keluar daripada bilik dalam bentuk seperti mengkarung. Maksudnya berjalan dengan empat anggota, kaki dengan tangan, macam biawak lah, jangan kata lain biawak. Dengan lidahnya terkeluar panjang lebih kurang 1 jengkal daripada mulut. Mana mungkin manusia biasa lidahnya keluar daripada mulut sepanjang 1 jengkal kan? Dan merangkak-rangkak keluar daripada bilik dengan menyebut lapar. Disebut macam tu. Waktu tu menggigil Kak Long. Tahulah yang mak dia ni memang betul-betul kerasukan tahap maksimum, bukan sebarangan kerasukan. Dia terus menjerit nama suami dia, bang tolong ni, kenapa mak dia? Suami dia pun bergegas lah pergi ke tengok mak ni, kenapa pula mak ni jadi macam tu. Suami dia pun terus azan kat telinga mak, baca ruqyah. Tapi pada waktu tu mak mengelupur dalam keadaan seperti dibakar, dan dia menjerit, lepaskan aku. Waktu tu sama-sama anak-anak kepada Kak Long dan Kak Long sendiri sama-sama baca ruqyah, sama-sama baca selawat, sebab mereka tak tahu lagi nak buat apa dengan si mak ni. Ini adalah kerasukan paling teruk, sebab terus-terus mengubah keadaan mak daripada berjalan 2 kaki menjadi jalan 4 kaki. Dan inilah peristiwa yang menyebabkan si Kak Long tak boleh kata tidak, kumpulkan semua adik-beradik dan panggil Makcik Fatimah balik daripada luar negara, datang ke Malaysia, balik ke Malaysia untuk bincang macam mana nak dibuat dengan mak. Takut-takut nanti kalau dibiarkan keadaan jadi semakin teruk. Setelah mereka semua berbincang adik-beradik, akhirnya mereka bersetuju untuk cari, kali ni bukan bomoh, yang betul-betul mengubat. Ustaz ke imam ke yang memang menggunakan ayat ruqyah Allah Ta'ala,
untuk mengubat emak. Daripada satu ustaz ke satu ustaz, daripada satu imam ke satu imam, tetap juga tak jumpa pengubatan yang betul-betul dapat memulihkan emak. Rupanya di kalangan mereka ada di antara jiran-jiran ni yang memang bukanlah bomoh, bukanlah imam, tapi pandai mengubat. Dia ada ilmu ruqyah yang mengikut ajaran Islam punya ilmu ruqyah. Pakcik tu pun datang rumah. Dia kata dia dengar keadaan mak semakin teruk. Dia tawarkan diri untuk mengubat. Tapi cara perubatan dia ni agak unik sikit, sebabnya perlu menggunakan daun petola. Bukan, semambu. Alah, daun tu lah yang selalunya orang buat mengubat kan. Abang lupa nak cakap daun apa. Kalau tak silap abang, daun bidara. Jadi dia kata perlu mandikan si emak ni dengan daun bidara. Tapi bukan mandikan dekat rumah Kak Long atau rumah mak. Kena datang rumah pakcik ni tadi. Pakcik tu sendiri yang dimandikan. Tapi dimandikan sebanyak 3 kali pada waktu sebelum maghrib. Mula-mulanya nak bawa mak dia pergi mandi, meronta-ronta. Mak memang dia punya tenaga luar biasa. Walaupun dah berumur tua, tapi seolah-olah umurnya macam 20-an. Dia punya mengelitatnya. Terpaksalah anak-anak perempuan, anak-anak lelaki peluk si mak ni tadi, nak bawa mak pergi ke rumah pakcik tadi untuk dimandikan. Syaratnya tak boleh mandi dekat rumah tu. Bila sampai hari pertama dimandikan, tenang. Hari kedua mengelupur lagi, mandi lagi, tenang. Hari ketiga dah tak mengelupur dah, memang dah tenang aja, mandilah dengan keadaan elok. Selepas mandi tu barulah pakcik tu bekalkan air mandian untuk dimandikan dekat rumah pula. Kali ni boleh mandi dekat rumah. Selepas 3 hari dimandikan dekat rumah pakcik tu. Selepas proses berubat tu, akhirnya barulah emak betul-betul segar, betul-betul pulih seperti sedia kala. Tapi pada waktu ni Makcik Fatimah ambil keputusan dia balik Malaysia betul-betul, bukan balik kejap-kejap, dan dia bela mak dia pada waktu tu. Waktu dia bela mak dia tu daripada proses mengubat tadi, yang mandi dengan pakcik tadi, sampailah akhirnya si emak ni meninggal dunia. Dia bela mak dalam keadaan yang elok. Dia ucapkan terima kasih kepada Kak Long. Dia kata dengan Abang Long sebab banyak menjaga mak dia, memang banyaklah pahalanya syurga buat mereka berdua, katanya. Amin Rabbal Alamin. Tapi sejak daripada mengubat mak ni, walaupun mak ni dah memang kata bukan sakit, memang betul-betul sedar, ada satu perangai yang mula-mulanya si Makcik Fatimah ingatkan yang si emak ni memang ada benda, memang itu sifat dia. Iaitu setiap kali malam mak dia minta dibentangkan tilam dekat depan TV. Bila Makcik Fatimah tanya, kenapa tak nak tidur dalam bilik? Dia kata tak ada apa-apa, mak suka tidur depan TV, lapang. Lama kelamaan Makcik Fatimah rasa ini bukan sifat mak dia. Sebab sejak daripada kecil mak dia memang ajar anak perempuan atau orang perempuan jangan tidur dekat tempat lapang, kena tidur dalam bilik. Tapi emak pula kali ni tidur depan TV. Selepas didesak-desak, barulah mak beritahu. Yang mak kata dia takut duduk dalam bilik tu. Bilik tu macam ada beruk, dia kata. Jadi pada awalnya si Makcik Fatimah ni ingat apa yang mak dia cakap tu adalah bersifat sementara. Mungkin sebab baru lepas berubat kan, baru lepas baik, mungkin juga. Jadi pada satu hari tu Makcik Fatimah ni kemas-kemaskanlah bilik mak dia, termasuk kemaskan almari baju mak dia. Waktu dia kemas-kemas almari baju, tiba-tiba dia jumpa satu kain kuning yang panjang. Dia pun pelik, mana pula datang kain kuning ni. Dia tanya dengan mak dia ni, mak ni apa? Mak dia beritahulah. Mak dia cakap, inilah yang bomoh yang mula-mula dulu Kak Long kau bawa mak jumpa bomoh tu. Waktu tu kan mak murung selepas kehilangan ayah kau, dia kata. Jadi bomoh tu bagilah, inilah tali pinggang keramat katanya. Pakai tali pinggang ni akan membuatkan anda ceria. Ceria memang sampai jadi biawak cerianya. Wah, waktu tu baru Makcik Fatimah sedar. Oh, ini rupanya yang selama-lama ni yang mak dia pelik-pelik berangai tu jadi biawak, keluar rumah, makan dekat pinggan kucing. Rupanya inilah ada kaitannya. Terus Makcik Fatimah telefon kakak sulung dia, tanya dengan kakak sulung dia, betul ke kak tali pinggang ni bomoh tu bagi? Dia kata dia suruh mak pakai, tapi akak rasa macam tak sedap hati, akak tak pakai kalah, akak letak dalam beg baju mak. Lepas tu benda tu berpindah ke mana pun mak pergi. Mak pergi rumah anak mana-mana pun dia bawa beg
beg, dia bawa tali pinggang tu, yang mana tali pinggang tu ada dalam beg pakaian kan. Jadi sejak daripada itulah mak dia berubah sifat menjadi daripada manusia kepada makhluk alam sebelah. Dah tahu dah, oh rupanya inilah bendanya. Jadi si Makcik Fatimah ni tadi buatlah ikhtiar macam mana pun, buanglah benda tu. Tak naklah benda tu disimpan. Kalau tak silap abang lah kan, disimpan ataupun dibuang, lebih kurang macam tu lah. Sorry Makcik Fatimah kalau saya salah cerita. Jadi tak lama lepas tu, selepas dibuang tali pinggang tu, mak dia pun menghembuskan nafas yang terakhir. Sewaktu mak dia nak diurus-uruskan, berlaku satu peristiwa yang sangat pelik dan menakutkan. Sewaktu mak dia masih lagi ada di rumah, sedang diuruskan, tiba-tiba anak buah kepada Makcik Fatimah, anak salah seorang daripada akak dia menjerit-jerit dekat dapur. Jadi semua orang yang tengah menguruskan jenazah ni huru-hara. Kenapa pula si budak kecil ni menjerit-jerit pada waktu tu? Kalau tak silap malam ke? Belum uruskan lagi. Maksud tu tengah baca Yasin, yelah meramaikan mak esok pagi baru nak ke bumi, malam tu baca Yasin ramai-ramai lah, menemani jenazah mak untuk kalian terakhir. Pada malam tu lah yang si anak buah ni menjerit-jerit. Jadi diorang ni semua pergilah ke arah mana, kenapa budak tu menjerit-jerit, nak tengok. Budak tu kata dekat luar rumah ada momok. Jadi semualah pergi tengok. Rupanya dekat belakang rumah mak mereka ni ada bangsal. Kata Makcik Fatimah, ada satu bangsal digunakan untuk meletakkan barang-barang lama. Dekat atas bangsal tu ada satu makhluk berbulu macam beruk dekat atas tu. Dia tak bergerak, dia tak buat apa, dia diam aja. Dibaca ayat kursi ke, dibaca selawat Nabi ke, dia tak bergerak, dia kat situ je. Jadi mungkin adik-beradik ni, Makcik Fatimah kata benda tu dah tak boleh masuk dekat dalam rumah sebab tali pinggang tu dah tak ada, dan benda tu tetap ada dekat situ sebab mungkin telah ditugaskan untuk menjaga mak sampai mak meninggal. Dan bila mak meninggal, benda tu memunculkan diri. Bukan seorang yang nampak, boleh kata semua orang nampak benda tu. Ada dekat atas bangsal, berdiri beruk besar. Dan diorang pun buat tak tahu, uruskan mak sampailah kesudah. Alhamdulillah semuanya tak jadi masalah. Sejak daripada tu dah tak ada lagi gangguan-gangguan dan mak sangat tenang, insya-Allah. Kita doakan sama-sama nenek ni bersama orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulan daripada cerita ni, orang yang kemurungan, bagi abang lah yang kemurungan memang kita tak boleh kata kita tak boleh murung, kita tak boleh murung. Kita akan murung bila sampai satu tahap yang kita rasa betul-betul, orang putih kata, keseorangan, kesunyian, lonely. Waktu itulah senang masuk benda-benda yang bukan-bukan. Dalam cerita kali ini, waktu mak dia murung, mereka ni nak bagi mak dia gembira semula. Jadi bawalah mak dia pergi jumpa bomoh, ustaz lah, imam. Di antara tu tersalah jumpa bomoh, bagi tali pinggang hikmat. Bila bagi tali pinggang hikmat bersama-sama dengan beruk, terus daripada mak dia burung, terus senang benda tu masuk dekat dalam badan. Jadi ini adalah iktibar untuk kita semua. Kalau kita murung, kita memang senang dimasuki dengan sesuatu daripada alam yang sebelah, dan kita kena perkuatkan dirilah. Memang ujian tu datang berat, tapi kita boleh handle. Itu janji Allah Ta'ala. Yang penting kita minta bantuan Allah Ta'ala. Cerita kali ni lebih kepada cerita macam mana kita nak menghadapi situasi yang serupa dengannya. Bagus pengajarannya untuk abang. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan nak abang sampaikan. Di kesempatan ini, abang nak mengucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat Haslina dan Rohaizat, yang mana tarikh perkahwinan mereka jatuhnya pada 22 hari bulan 2, 16 tahun yang lepas, dengan ucapan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan. Semoga mawaddah, sakinah, warahmah sentiasa aman bahagia hingga ke syurga dan sentiasa dirahmati Allah. Ucapan yang kedua datangnya daripada seorang mak, iaitu Mama Emma. Kalau selalunya abang panggil dia dengan nama Kak Emma dekat dalam komen-komen YouTube.
Dia nak minta kita semua doakan semoga anaknya Muhammad Syafiq Samsul sentiasa diberikan rahmat dan keberkatan pada Allah Ta'ala. Dan dia juga cakap sebagai seorang mama, dia sangat sayang anak dia. Dia sentiasa doakan anak dia dan dia sentiasa berharap anak dia mendapat masa depan yang cemerlang. Jomlah kita akan sama-sama berdoa semoga Syafiq sentiasa dirahmati Allah. Begitu juga dengan kita semua sentiasa dirahmati Allah. Amin. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang isteri iaitu AB Rad. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat suaminya. Dia bagi nama nickname suami dia iaitu SK dengan ucapan selamat hari jadi buat suamiku yang tersayang. Semoga sentiasa diberkati, panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih juga menjadi suami dan kekasih yang terbaik buat dirinya yang mana hari jadinya jatuh pada 20 hari bulan 2. Selamat hari jadi. Ucapan yang seterusnya datang daripada seseorang yang bernama Hana Akmal. Dia nak sampaikan ucapan buat abangnya iaitu Ahmad Izharuddin. Hari jadinya jatuh pada 13 hari bulan 2 dan juga adiknya Ahmad Hafizul Naim. Yang mana hari jadinya pun jatuh pada bulan 2 juga dengan ucapan selamat hari jadi buat abang dan adikku yang tersayang. Semoga panjang umur, murah rezeki, berikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya. Dan di kesempatan ini juga abang nak ucapkan selamat hari jadi buat Hana Akmal yang mana hari jadinya jatuh pada 24 hari bulan 2 yang akan datang. Jadi abang ucapkan selamat hari jadi, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan buat Hana Akmal. Ucapan yang seterusnya datang daripada Zifah, tapi abang rasa Zifah ni adalah bonda. Kalau salah, minta maaf sangat-sangat sebab tak ada perkataan encik atau puan. Jadi daripada Zifah, dia nak sampaikan ucapan hari jadi yang ke-18 buat anak dia iaitu Nur Dayini, yang mana hari jadinya jatuh pada bulan 2 dan minta kita semua doakan si Nur Dayini tahun ini menduduki peperiksaan XPM. Jadi daripada pihak abang ucapkan selamat hari jadi, semoga panjang umur, murah rezeki, berikan kesihatan yang baik dan juga masa depan yang cemerlang. Dan abang doakan, kita semua doakan semoga Nur Dayini cemerlang dalam SPM nanti, jadi orang pandai-pandai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan kali ini. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari. Esok hari, hari Khamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.